Dr. Muslim Hutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dari sudut masa, kekuatan, kesihatan untuk kita dapat hadir ke rumah Allah dan meluangkan sedikit masa bagi kita menunaikan solat Jumaat. Dan insya-Allah sebelum masuk waktu saya akan berkongsi dengan tuan-tuan satu surah daripada surah Al-Quran, di mana saya pada hari ini saya memilih surah yang terakhir yang mungkin insya-Allah dengan bilangan ayat yang sedikit ini dapat kita habiskan dalam masa yang singkat ini, yaitu surah An-Nas, yaitu dalam Al-Quran surah An-Nas. Kita meluangkan sedikit masa, kita tengok maksud-maksud dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah An-Nas. An-Nas itu maksudnya manusia. Dan perkataan An-Nas ini ada disebut dalam surah An-Nas. Dan surah ini surah yang pendek dengan 6 ayat dan diletakkan menjadi surah yang terakhir dalam Al-Quranul Karim. Perkataan An-Nas sendiri merupakan perkataan yang simbolik dalam bahasa Arab, kerana sebahagian ahli bahasa mengatakan bahawa An-Nas ini maksudnya ialah diambil daripada perkataan Nasiya. Nasiya maknanya Nasiya Yansa. Nasiya Yansa, Nasiya ni maknanya terlupa. Jadi An-Nas bermaksud suatu jenis makhluk yang pelupa ataupun terlupa. Itu salah satu daripada maksud An-Nas. Tapi dalam bahasa Arab untuk menerangkan manusia ni bukan An-Nas saja. Contohnya ada perkataan Bashar. Bashar manusia juga. Tapi Bashar ni bagi menunjukkan makhluk yang disentuh. Bashara diambil daripada perkataan Bishrah. Bishrah ni kulit. Beza manusia dengan jin ni, manusia kita boleh sentuh, jin tak ada. Malaikat kita tak boleh nak sentuh. Jadi Basharan Sawiyah, manusia dalam arti kata satu makhluk yang berbentuk fizikal yang boleh disentuh. Okey, kalau jin maknanya sesuatu yang tidak nampak. Falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba. Jadi perkataan kepada manusia itu menunjukkan sebenarnya kepada sifat, iaitu An-Nas, satu makhluk yang bersifat terlupa. Kalau kita lihat sifat terlupa yang ada pada manusia ni sebenarnya ada positif dan negatif lah. Kerana seperti biasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu itu dengan tujuan yang dengan objektif. Jadi sifat manusia yang positifnya terlupa ni ialah manusia boleh hidup di dalam dunia ni dengan bahagia, walaupun sebenarnya dia telah menghadapi situasi yang tidak semestinya 100% bahagia. Kalau manusia ni tak terlupa, sedih je ingat sampai mati, susah je ingat sampai mati. Nak sampai ke umur macam kita dia
boleh tak? Tak boleh nak ni sebab terlalu banyak yang perlu dipikul, yang perlu ditangisi, jadi sudah tentulah kehidupan ini penuh dengan azab, sengsara, kesedihan. Jadi salah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ialah kita ni dari makhluk yang boleh melupai. Ada orang sedih dalam perhubungan rumah tangga, dalam satu masa dia boleh terlupa. Ada orang melakukan kesalahan, lepas tu dia boleh bertaubat dan memulakan hidup baru. Dia terlupa benda negatif yang telah dia buat. Perlu melupakan. Jadi lupa ni suatu yang penting, suatu yang perlu dalam kehidupan manusia. Tetapi dalam masa yang sama, sifat lupa ni juga menjadi satu sifat yang negatif jika tidak dikawal. Sekarang sebab apa? Sebab semua perkara itu mestilah berada dalam situasi yang seimbang dan tepat dengan keperluan manusia. Jadi bila biasa orang terlupa, bila berhutang dia terlupa nak bayar. Maknanya terlupa yang tidak baik, terlupa dengan tujuan kehidupan. Sebab apa? Kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencipta kita untuk Tuhan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, supaya Tuhan mengetahui siapakah di kalangan kamu yang orang yang baik. Jadi perjalanan kehidupan ini ada objektif. Kalau kita terlupa pada objektif itu, kita tidak dapat melakukan tanggungjawab kehidupan itu dengan baik. Dan begitulah terlupa dalam perkara-perkara yang melibatkan kepentingan dalam kehidupan kita. Lupa pada tujuan kehidupan, lupa terhadap tanggungjawab, lupa terhadap hak-hak Allah, hak orang di sekeliling kita. Kalau kita terlupa dengan perkara-perkara tersebut, lupa itu merupakan sesuatu yang buruk pada kita. Jadi sebab itu surah An-Nas ni surah yang penting, surah yang melibatkan, dia membincangkan isu terlupa dan tak terlupa juga. Jadi penjenamaan surah itu sendiri sangat simbolik. Surah An-Nas, tapi kita biasa kita terjemah dalam bahasa Melayu surah An-Nas. Apa makna An-Nas? Manusia, surah manusia. Jadi tak nampak sangat kedalaman maksud dan ketajaman objektif di situ. Surah An-Nas dia nak cerita sesuatu tentang nilai manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Banyak sekali ayat Al-Quran ni, dia ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi, tetapi dia dimulakan dengan Qul. Katakanlah wahai Muhammad. Qul tu katakanlah. Jadi katakanlah, ayat Al-Quran itu sendiri bermula dengan katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Sebenarnya di sebalik kata-kata qul a'udzu birabbin nas, qul itu sendiri ada satu hikmah yang sangat besar yang jarang diambil perhatian oleh kita dan jarang diberi penghayatan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Cuba kita tengok betul-betul. Ayat ni ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan memulakan ayat ini dengan a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan manusia. Sebab ayat itu memang Tuhan kata pun, tapi tidak, dia diajar dalam bentuk wahai Muhammad, kamu katakan, kamu ajarkan kepada manusia, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Sebab apa? Antaranya dia nak ajar kepada kita bahawa ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang disebut di sini, walaupun dia berbentuk a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia, ungkapan itu bukan dari
Rasulullah SAW. Dia nak kata, doa ni siapa yang ajar ni? Allah yang ajar, bukan Nabi Muhammad yang ajar. Nampak tak? Dia punya rahsia. Allah ajar kepada Nabi, kamu berdoa macam ni. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. Pada hari ini ada orang yang bernafsu untuk menjadikan kata-kata dia macam kata-kata Tuhan. Lalu pun dia pun ajar, kalau ada masalah, doa dengan doa ni. Saya ijazahkan, saya berikan. Dia rasa dia bangga. Mari mana ayat aku mau buat ni? Ada dalam Quran, ada hadis dari Allah. Tak ada, aku reka sendiri. Kalau kau boleh reka, aku boleh reka. Tak ada istimewa, tak ada istimewa. Sebab apa? Kau manusia, aku manusia. Apa saja. Adab yang diajar dalam ayat ini sangat tinggi sebab dia meletakkan sesuatu yang diberitahu oleh Allah itu bukan tak sama dengan sesuatu yang dicipta oleh manusia. Kita tak perlu nak mengejar rasa diri ni hebat dengan buat sesuatu sehingga kita ni anggap apa yang kita ungkapkan tu lebih lain daripada orang lain. Tak ada. Yang spesialnya ialah dia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun Tuhan kata, kamu ajar wahai Muhammad. Nabi tak kata ni aku punya apa tak, dia menghilangkan rasa diri dia tu memiliki hak. Jadi Nabi ni dia bukan sampai, dia menyampaikan apa? Dia menyampaikan ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang berilmu, satu fitnah dalam masyarakat orang yang berilmu ni, dia nak rasa diri dia ni hebat dengan memberikan yang ni, beri panduan, tanpa dia menyedari bahawa perkara-perkara itu boleh membawa masalah pada diri dia. Bila dia merasakan benda yang dia beri ni macam ambil daripada Tuhan direct, lebih mulia daripada apa yang diungkapkan oleh orang lain, tak ada. Tapi kalau dia daripada Allah, memang itu yang terbaik. Qul a'udzu birabbin nas. Dan ayat ini pula dia bermula dengan a'udzu, aku berlindung. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, ajarkanlah kepada orang, wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Yang pertama sekali, doa ini nak menunjukkan seperti mana doa-doa yang lain. Doa ni dia sebenarnya di sebalik ungkapan doa ni sebenarnya pengiktirafan terhadap keagungan Allah. Itu paling besar sekali. Sebab kalau kita tidak iktiraf Tuhan tu maha berkuasa, maha mulia, kita tak akan berdoa pada dia. Baik kita berdoa pada orang lain yang lebih hebat, yang lebih menguasai, yang segala-galanya. Maknanya sebelum kita berdoa, kita mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu doa ini sebenarnya adalah manifestasi dari perhambaan. Sebab itulah Tuhan suka kepada orang yang berdoa. Doa. Dan sebab itulah bila kita berdoa kepada selain Allah, itu adalah syirik. Sebab apa? Kita telah mengiktiraf dia menguasai. Dia mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan kita ni bergantung kepada dia. Kalau dia tak ada kuasa, kita tak iktiraf dia sebagai berkuasa, takkan kita berdoa pada dia. Oleh itu doa tak boleh berdoa kepada orang lain, kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dibenarkan ialah tawasul. Tawasul tu dibenarkan, iaitu kita suruh orang lain berdoa untuk kita. Kita berdoa juga. Macam dalam doa kita pun kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah kepada orang beriman. Bukan orang beriman dia minta, kita terus minta untuk dia. Tak jadi masalah macam tu. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan,
waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapa dia. Jadi anak soleh dia mendoakan kepada Allah, tapi dia mendoa tu kepada kedua ibu bapa. Bahkan kita mendoakan kepada orang beriman kesemuanya, tak jadi masalah. Tapi kepada siapa kita berdoa? Kita bukan berdoa dengan orang yang bertawasul. Kita berdoa kepada Allah. Orang itu bukan doa saja, itu kan tolong minta. Itu tak ada pertikaian langsung, tak jadi masalah langsung. Bahkan kita amalkan setiap hari, dan setiap dalam solat pun kita berdoa untuk semua orang beriman. Kita berselawat. Selawat tu apa dia? Selawat tu ialah kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa minta dengan Allah supaya diberikan kerahmatan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tak ada masalah langsung. Sebab apa? Sebab tempat yang diminta tu Allah. Jadi surah An-Nas, saya akan pendekkan kupasannya sebab kita ada lebih kurang 10 minit saja lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Dan dalam permohonan ini dia menggunakan Rabb. Perkataan Rabb, kalau kita perasan perkataan Rabb ini digunakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Sebab apa? Sebab bila kita minta dengan Allah, qul a'udzu birabbin nas, aku meminta perlindungan daripada Rabb. Rabb maksudnya Tuhan yang menguasai, Tuhan yang menjalankan. Jadi kita minta daripada siapa? Yang menguasai, yang mencipta, yang menjadikan, yang menjalankan, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu Rabb. Sebab apa? Dari sudut yang lain, Tuhan juga adalah Tuhan yang perlu dipatuhi. Jadi qul a'udzu birabbin nas malikin nas, raja kepada manusia. Dan perkataan malik, raja ini dia berasal daripada perkataan malaka, yang liku, iaitu yang memiliki. Dia memiliki. Sebab itulah dinamakan raja, sebab dianggap raja ni orang yang memiliki sesuatu negara, suatu negeri, suatu kawasan. Jadi Tuhan tu sifat dia memiliki, malikin nas. Dan kemudian disebut ilahin nas. Beza Rabb, Malik dengan Ilah ini adalah 3 nama Tuhan yang kalau kita tengok Ilah disebut di akhir, yang menunjukkan Tuhan yang dipatuhi, Tuhan yang ditaati, Tuhan yang kita meminta pertolongan daripadanya. Sebab apa? Sebab dia Rabb, dia menguasai, dia yang mencipta, dia menghidupkan, dia mematikan, dia yang memiliki. Oleh itu dialah Tuhan yang dipatuhi dan Tuhan yang diminta pertolongan daripada dia. Nampaklah surah tu dia menggabungkan sifat Tuhan dari 3 sudut tadi. Sebab tu surah An-Nas ni power kan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Itu bahagian pertama surah. Surah ni boleh dibahagikan kepada 2 bahagian. Sebab apa? Bahagian pertama ialah pengiktirafan. Sebab adab berdoa ialah kita sebelum kita minta sesuatu, kita memuji Tuhan dengan terhadap sifat-sifat kemuliaan. Kita puji Allah. Kita puji Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Puji lagi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita puji Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Kemudian patut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita puji lagi hanya Engkau, kita iktiraf dia, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami minta tolong, tak ada Tuhan yang lain. Kemudian barulah ihdinas siratal mustaqim.
Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebab itu, bila kita berdoa, kita jangan minta saja daripada Tuhan. Ya Allah, itu minta. Kita puji Allah dulu. Kita puji Tuhan dulu. Bahasa Melayu ke, bahasa Bangladesh ke, tak kira. Bahasa tak penting. Bahasa kalau ialah kita bukan orang Arab, tak semestinya bahasa Arab. Kalau susah sangat tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa yang kita pandai. Tapi mengandungnya apa? Yang pertama, pujian. Sebab apa? Kita mengiktiraf, kita mengagungkan Allah. Sebab apa? Sebab doa itu sendiri dia bertujuan untuk menunjukkan keagungan dan pengiktirafan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jelmakan dalam itu. Kemudian barulah kita minta. Sebab itu tidak kuatnya alasan orang yang mengatakan tak buat baik tak nak pahala, buat baik tak nak masuk syurga. Sebab nak operator saja. Pandangan-pandangan macam ni nampak macam bagus, tapi pada pandangan saya dia sangat tidak kuat. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan seolah-olah hilangnya pergantungan kita dengan Allah. Kita nak kepada pemberian Allah. Sebab apa? Dengan kita perlu kepada pemberian Allah, disitulah kita merendahkan diri kita dan kita meninggikan Allah. Tuhan nak benda macam itu. Tuhan nak kita ni sentiasa rendah dan dia sentiasa tinggi. Tuhan tak suka orang berdoa, ya Allah, aku confident dapat. Tak. Kita ayat begitu manusia suka. Tak apalah hubungan dengan manusia, baik. Tapi hubungan dengan Tuhan, hubungan merendah diri. Kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunjuk kita tidak mampu. Kita tunjuk kita dah mengiktiraf kita memerlukan dia. Kita mengiktiraf kita ni tidak ada kuasa. Kita iktiraf kita ni banyak kesalahan. Kita kena iktiraf. Walaupun mungkin dengan manusia tak suka dengar. Kalau kita kata kita buat salah, tak bagus juga dengan manusia. Sebab dia ingat je kita salah. Sampai bila-bila kita dah tak buat salah tu, dia ingat lagi kau dulu yang gini-gini. Tak bagus. Tapi depan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak dengar kita punya pengiktirafan kelemahan kita. Lalu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Surah ini membawa kita kepada satu kepentingan ataupun pertarungan yang penting dalam hidup kita, iaitu min syarril waswasil khannas. Dalam banyak-banyak perkara dalam dunia ini yang dihadapi oleh manusia, Tuhan memilih satu benda yang perlu ditonjolkan, yang perlu diminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Min syarril waswasil khannas. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan waswas. Waswas dalam ayat ini tidak sama dengan waswas dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu, waswas itu telah disempitkan makna. Dia ambil bahasa Arab juga, tapi dia sempitkan makna. Bahasa Melayu, waswas ni ialah orang yang teragak-agak nak buat ke tak nak. Contohnya waswas, ramai orang kita terkena penyakit waswas bila ambil air semayang. Bahasa sah ke tak sah air semayang tadi. Contoh, dia waswas macam tu kan. Nak takbir waswas, apa dah niat ke tak niat ke. Itu akibat daripada salah faham dalam memahami sesuatu hukum. Dia ingatkan niat ni kena hantu ayat molek lah apa semua kan. Salah faham itu menyebabkan dia was-was. Was-was yang dimaksudkan di sini ialah manusia ni terganggu, iaitu bisikan, kerana min syarril waswasil khannas. Aku meminta perlindungan daripada kejahatan waswas al-khannas. Al-khannas ini maknanya sesuatu yang terselindung, yang tak nampak,
yang kerjanya membisikkan kepada manusia. Orang yang mewaswaskan kita, benda yang mewaswaskan kita, yang membisikkan kepada kita itu, kita tak nampak dia. Tak nampak. Dua jenis tak nampak. Satu, tak nampak pada mata. Benda itu memang tak nampak, iaitu syaitan. Tapi ada benda dia tak nampak tu. Tak nampak kerja was-was. Benda tu nampak. Sebab itulah Tuhan kata Al-Khannas, yang terselindung, yang berselindung, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Manusia tu buat juga kerja yuwaswisu tu, dia buat juga. Yuwaswisu, maknanya was-was tu datang daripada dua jenis makhluk. Apa dia? Jin dan manusia. Okey, jadi kita boleh faham maksud was-was di situ bukan kita teragak-agak nak buat, tetapi maksudnya kita ragu, kita bisikan telah diganggu daripada sesuatu yang sebenarnya kita kena buat. Kita jadi terganggu. Sepatutnya kita faham, jadi kita tak boleh nak faham. Sepatutnya kita ada tujuan hidup. Tujuan hidup tu telah diganggu, telah dikaburi, telah dikaburkan oleh Al-Khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin. Kemudian dia kata, di manakah orang yang mewaswas tadi itu mewaswaskan? Fi sudurin nas, hati manusia. Hati dalam bahasa Arab ni, bahasa klasik kita hati, tapi bahasa moden kita ialah minda. Minda, otak. Kita azan ya. Azan ya. Asal macam ni. 2 minit lagi. 1 minit lagi. Okey. Kita berhenti kat sini lah. Sebab memang surah ni dia panjang. Saya cuba ringkaskan tadi tu. Jadi mudah-mudahan kita terhindar daripada was-was ni. Satu, ramai orang bila dia berdoa, dia menunggu Tuhan memberikan kepada dia apa yang dia minta. Sebenarnya bukan. Kalau kamu sedar dalam dunia ini ada was-was daripada jin dan manusia, kamu mesti berusaha untuk tidak menjadi mangsa kepada was-was jin dan manusia. Kalau kamu tak berusaha, kamu bersalah. Bukannya tunggu. Cuba tunggu rezeki duduk kat rumah. Boleh tak? Yang pergi kerja. Boleh faham? Was-was itu juga. Jangan jatuh ke dalam was-was yang dibuat oleh jin. Macam mana? InsyaAllah kita doa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan untuk kita sambung di masa yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq.